Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudari pensi majlis yang saya kasihi, rakan-rakan saya daripada Kementerian, Datuk Nur Azmi Dirun, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair, Ketua Perangkawan, Puan Nazariah, Timbalan Ketua Perangkawan, Datuk Norison, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia, sahabat-sahabat rakan-rakan sekalian. Kita majlis yang cukup ringkas, tak ada ucapan panjang, sebab kita tahu sebenarnya memang kita ada masalah dengan gaji. Jadi yang itu saya tak perlu jelaskan dengan panjang lebar lah. Cuma saya ingin ambil kesempatan ucap terima kasih banyak-banyak kepada keseluruhan warga Dosem yang menyahut cabaran yang berat ini sebenarnya kan. Untuk makluman, bukan saja yang hadir tetapi kepada yang menonton, rakan media dan rakyat keseluruhannya, sebelum ini memang kita ada statistik upah, tetapi secara tahunan, dan statistik upah secara tahunan ini juga adalah berdasarkan survey ataupun sampling. Jadi satunya ialah sampling ini, walaupun memang secara statistiknya diterima pakai di seluruh dunia, tetapi dia mengambil masa yang panjang untuk kita hasilkan survey. Jadi paling cepat saya ingat kita boleh buat setiap tahun, dalam keadaan yang isu yang paling mendesak dalam ekonomi kita sebenarnya soal agihan pampasan ataupun gaji kepada pekerja-pekerja. Pada masa yang sama, kita sebenarnya ada cukup data pentadbiran dalam sistem negara kita. Di sektor formal, kita mula dengan sektor formal dahulu, dan kita ada lebih kurang 9 juta lebih pekerja kita daripada sekitar 16 juta yang dalam sektor formal. Dan sektor formal ni maksudnya bergaji lah kalau yang tanya kat luar, sebab saya tengok banyak yang dah mula tanya apa beza sektor formal dan sektor tidak formal. Dan itu salah satu daripada kelebihan tugas saya sebagai Menteri Ekonomi, kerana kita boleh terus memperkenalkan konsep-konsep ini yang sebenarnya perlu diambil tahu oleh rakyat dan media. Kita ada sektor formal dengan sektor tidak formal. Kita ada lebih kurang lah 16 juta. 9 juta itu ialah mereka yang bergaji, iaitu di sektor formal. Bila mereka sektor formal, mereka tertakluk kepada peraturan-peraturan kerja, kena bayar KWSP, kena bayar SOKSO. Mereka yang gaji itu melebihi threshold untuk bayar cukai, kena bayar cukai. Jadi setiap daripada kita yang berada di sektor formal ini sebenarnya ada data-data pentadbiran dalam agensi masing-masing, dan data ini sebenarnya boleh digunakan untuk kita mendapat gambaran yang tepat dan untuk kita memantau dan mengukur tahap gaji di negara kita ini dengan lebih pantas. Cuma bila kita mula bincangkan ini beberapa bulan yang lalu, saya faham walaupun kita kata ada data itu berjuta-juta, bukannya satu data, dan dia juga ada di kementerian dan juga di agensi yang berlainan. Ada banyak cabaran dari segi untuk mendapatkan kebenaran untuk menggunakan data-data ini. Jadi tempoh yang diberikan kepada Dosem itu adalah tempoh yang mencabar. Itu saya terima. Jadi sebab itu ia permulaan yang baik, dan maksudnya kita berjaya juga keluarkan dan lancarkan pada hari ini. Kerana kalau negara kita nak tumpu kepada soal gaji rakyat, yang kita memang dah tahu masalah itu wujud,
prinsip saya ialah what doesn't get measured doesn't get done. Kalau kita tidak mengukur dan memantau dengan dekat dan dengan tempoh yang pendek, maksudnya kalau boleh ukur dengan bulan lagi bagus. Sebab itu inflasi semua orang tahu sebab dia diukur secara bulanan. Kalau tak bulan pun kita gaji mungkin sukuan itu mencukupi untuk melihat gaji, kan. Itu akan memastikan bahawa pemahaman mengenai masalah gaji di negara ini bukan sahaja terhad kepada pembuat dasar di kementerian sahaja. Dia sebenarnya diambil perhatian oleh semua pihak, daripada pekerja-pekerja dan juga majikan-majikan dan juga kementerian dan agensi lain yang tidak terlibat pun dengan soal gaji dan pasaran tenaga kerja. Sebab kalau soal pasaran tenaga kerja ni selalunya Kementerian Sumber Manusia dengan Kementerian Ekonomi saja yang ada bertindih, yang kita bekerjasama. Tapi sebenarnya soal gaji, soal pasaran kerja ini sebenarnya melipatkan keseluruhan ekonomi negara. Jadi insya-Allah pembentangan itu akan dibuat oleh Datuk Seri Uzair, Ketua Perangkawan, dan saya memang minta buat hari ini. Sebabnya ialah kerana hari Isnin ialah pembentangan cadangan dasar gaji progresif di peringkat tertinggi, iaitu di peringkat Majlis Tindakan Ekonomi Negara dan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini pembentangan bersama Kementerian Ekonomi dengan Kementerian Sumber Manusia. Saya tahu majikan pun tunggu, pekerja pun tunggu. Jadi sebab itu saya ingat ia memberi maklumat latar belakang yang baik mengenai kedudukan tangga gaji di negara kita, yang saya harap akan mengajak semua dalam negara kita ini menerima hakikat bahawa tangga gaji untuk pekerja-pekerja di negara kita, baik di sektor awam dan swasta, sebenarnya adalah rendah. Dan dia bukan saja rendah, dia menjadi makin rendah secara relatif berbanding dengan 20 tahun lepas, 10 tahun yang lepas, apabila diukur di antara produktiviti ni kita tengok dari segi nilai tambah ekonomi. Kalau ekonomi itu nilai dia bertambah, maka maksudnya produktiviti itu paling kurang secara rasmi mengikut kaedah ekonomi dan statistik, dia juga bertambah. Kalau tidak, macam mana ekonomi nak berkembang kalau produktiviti tak bertambah? Produktiviti itu bertambahlah yang menyebabkan sebenarnya ekonomi berkembang. Jadi sepatutnya kadar kenaikan gaji paling kurang sektor formal mestilah melambangkan juga pertambahan ekonomi dan pertambahan produktiviti dalam ekonomi. Tapi seperti yang saya pasti Datuk Seri Uzair akan bentangkan, keadaan itu tidak berlaku. Dan akhir sekali, sasaran untuk menutup jurang gaji ini adalah sasaran utama di dalam ekonomi madani yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Malah cabaran itu besar sebenarnya, sama seperti cabaran yang kami di Kementerian Ekonomi pikul mengenai menoktahkan kemiskinan. Memang pening kepala, bukan benda mudah. Satu lagi cabaran besar di Kementerian Ekonomi dan Kementerian Sumber Manusia ialah mencapai sasaran nisbah di antara upah pekerja dengan saiz ekonomi, ataupun dipanggil compensation for employee CE. Kita pernah berada di nisbah sekitar 34%. Maksudnya bagi setiap RM100 nilai tambah ekonomi yang ada itu, 34 itu kembali kepada pekerja dalam bentuk gaji. Tapi sebenarnya kita telah turun kepada 32%. Dalam keadaan sasaran kita ialah 40%. Jadi dia bukan makin dekat, dia makin melebar sekarang ni. Sebab itu pandangan saya, walaupun pandangan itu tidak popular,
Pandangan saya ialah kalau kerajaan tidak campur tangan dalam soal gaji, maka sasaran itu akan terus jadi sasaran. Dan dari satu tahun ke satu tahun, dia akan makin melebar dan melebar, dan ini akan mewujudkan satu keadaan dalam masyarakat kita yang generasi muda sebenarnya makin marah. We have a very angry younger generation, and it's understandable because they don't get the reward from their contribution to society and the economy as reciprocal as the older generation had in the past. And this is translated into this widening compensation for employees ratio that is going lower and lower. Jadi saya ingat ini persimpangan yang baik, dan persimpangan itu bermula dengan kita memantau dan memahami kedudukan gaji rakyat dengan lebih teratur, dengan lebih berkaedah, yang insya-Allah akan diterbitkan setiap suku tahun bermula sekarang. Suku ini suku pertama, selepas ini suku kedua dan sebagainya, dan saya berharap supaya pelaporan gaji ini setiap suku akan ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia, seperti mana juga sekarang ini orang menunggu kadar inflasi tiap-tiap bulan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir, dan beginilah kita dekat DOSM dan Kementerian Ekonomi, kita buat cepat, ringkas, murah dalam bilik ini, supaya yang perlu ditumpukan ialah laporan itu, bukannya majlis, ya. Jadi saya ucap terima kasih lagi sekali lagi, dan insya-Allah minggu depan saya dan juga YB Siva, Menteri Sumber Manusia, kedua-dua kementerian kami akan cuba yang terbaik untuk meyakinkan kerajaan untuk mengambil keputusan campur tangan dalam soal penetapan gaji rakyat, terutamanya dalam sektor formal. Jadi dengan itu saya sebut ni supaya PM dengar ni untuk minggu depan, dia dengar sebab daripada kita nak bincang masa itu saja, supaya dia dengar saya ulang tiap-tiap hari ni, nak pergi ke mesyuarat minggu depan, supaya kita dapat keputusan itu. Dan dengan keputusan dasar itu, barulah Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Ekonomi dan agensi-agensi yang lain boleh bekerjasama dengan sektor swasta sekali, supaya kita bergerak sederap sebagai satu negara dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah gaji ini. Jadi dengan itu, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini bukan lancarlah, berharap supaya laporan ini akan dapat bawa manfaat yang besar kepada rakyat Malaysia keseluruhannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.